Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya hormati pensyarah penyelia Tuan Haji Muhammad Zahrudin bin Omar, panel penilai 1 Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob, panel penilai 2 Dr. Nur Hijrah binti Zakaria. Saya Saifullah bin Mustafa, pelajar PSMP Ambilan Jun 2017, telah menjalankan satu kajian tinjauan dengan tajuk Tahap Kesediaan Siswa Guru Bahasa Melayu menjalankan pembelajaran dan pembelajaran PDPC secara dalam talian sewaktu menjalani praktikum ketiga COVID-19. Perbincangan saya akan berlandaskan kepada 8 isi kandung seperti yang dipaparkan. Untuk bahagian pengenalan, penularan COVID-19 telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan bermula 18 Mac 2020 menerusi perutusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 16 Mac 2020. Berikutan itu, satu arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Surat Siaran KPN bilangan 3 yang dikeluarkan pada 27 Mac 2020 telah menyatakan bahawa PDPC dalam talian harus dijalankan. Dewan 2019 mendefinisikan pembelajaran dalam talian sebagai pengalaman pembelajaran dalam persekitaran sinkroni ataupun asinkroni dengan menggunakan pelbagai peranti dan mempunyai akses kepada internet. Pada ketika itu juga, siswa guru Ambilan Jun 2018 mula berpraktikum pada 15 Februari 2021 dan perlu menjalankan PDPC dalam talian menerusi Surat Hebahan Penoperasian IPG 2021. Dalam bahagian penjelasan masalah ini akan saya kongsikan beberapa masalah yang menyebabkan kajian saya ini dilaksanakan. Yang pertama, siswa guru bakal menghadapi cabaran sewaktu praktikum dalam talian. Hal ini kerana ini suatu perkara yang baru bagi pelajar IPG. Menurut Kanuka dan Anderson 2007, Rana Rajiv dan La 2014 mengatakan bahawa sebahagian pensyarah dan pelajar pernah menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara dalam talian, tetapi masih terdapat cabaran besar dalam pelaksanaannya. Oleh yang demikian, adakah pengetahuan dan kemahiran tersebut yang ada pada siswa guru mampu digunakan oleh mereka dalam mengajar dalam talian? Seterusnya, Kementerian Sumber Manusia telah menggariskan beberapa cabaran dalam melaksanakan pengajaran dan pengajaran dalam talian, iaitu capaian kepada kemudahan internet, ketiadaan kemudahan komputer atau telefon bimbit, suasana pembelajaran yang tidak kondusif dan terganggu dengan persekitaran, dan juga keberkesanan pembelajaran yang berdasarkan kawalan diri siswa guru. Dengan kata lain, cabaran ini juga menguji aspek sikap seseorang siswa guru. Kajian Jun, Kudo dan Choi 2012 menjelaskan perkara ini bahawa pelajar yang melalui proses pembelajaran secara dalam talian menghadapi masalah berkaitan aspek psikologi seperti kebimbangan dan tekanan perasaan. Kesimpulannya, berdasarkan masalah ini, maka timbul suatu persoalan bagaimanakah tahap siswa guru yang sedang berpraktikum itu terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap mereka dalam menjalankan PDPC dalam talian. Seterusnya, objektif kajian saya ada 4 perkara, iaitu yang pertama, mengenal pasti kesediaan tahap pengetahuan siswa guru dalam menjalankan PDPC dalam talian, mengenal pasti kesediaan tahap kemahiran untuk yang kedua, untuk yang ketiga, mengenal pasti kesediaan tahap sikap siswa guru, dan yang keempat, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan ataupun tidak terhadap tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap mengikut faktor demografi seperti jantina, tapak dan bilangan unit. Maka soalan kajian saya juga ada 4 perkara, iaitu yang pertama, apakah tahap pengetahuan siswa guru? Yang kedua, apakah tahap kemahiran siswa guru? Yang ketiga, apakah tahap sikap siswa guru? Dan yang terakhir, adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap mengikut faktor demografi? Seterusnya, berikut merupakan kerangka konseptual yang dibina menerusi 2 model ataupun teori, iaitu model Rifleti-Wallace dan teori sikap ABC Eckley dan Chaikin 1993. Kesediaan siswa guru Bahasa Melayu menjalankan PDPC talian akan dilihat daripada 3 perkara, iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap, yang pada akhirnya akan menampakkan tahap kesediaan, pengetahuan, kemahiran dan sikap siswa guru terhadap pembelajaran dalam talian. Model Rifleti-Wallace digunakan untuk melihat tahap pengetahuan dan kemahiran, manakala teori sikap ABC Eckley dan Chaikin 1993 digunakan untuk melihat tahap sikap. Seterusnya, bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian saya adalah kajian tinjauan menggunakan metod kuantitatif dan menganalisis data secara deskriptif dan analisis inferensi. Bagi populasi pula, seramai 80 orang siswa guru IPG KDRI Bahasa Melayu Ambilan Jun 2018 telah dipilih. Dan untuk persampalan, menurut jadual Kerinci dan Morgan, seramai 66 orang sampel sahaja diperlukan untuk kajian saya ini dan menggunakan kaedah persampalan rawat mudah sahaja. Untuk menentukan kebolehpercayaan dan kesahihan,
satu kajian rintis terhadap 30 orang siswa guru ambil lanjut 2018 daripada IPGK Bahasa Melayu telah dilaksanakan. Dan nilai perkali Cronbach Alpha daripada instrumen kajian tersebut menunjukkan tahap tinggi, iaitu dengan bacaan 0.933. Kesahan muka juga dipastikan, iaitu mengambil ciri sampel yang sama, iaitu pelajar praktikal. Dan kesahan kandungan juga dilaksanakan dengan merujuk kepada 3 orang pensyarah pakar. Untuk proses pengumpulan data, saya telah menjalankan soal sidik yang diedarkan secara dalam talian menggunakan Google Form. Bagi prosedur penganalisisan data pula, yang pertama dilakukan ialah ujian kenormalan. Yang kedua, dilakukan statistik deskriptif dengan melihat kekerapan peratusan min dan sesiap piawai. Yang seterusnya, melaksanakan statistik inferensi dengan membuat ujian T dan ujian ANOVA untuk melihat perbezaan. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan profil responden. Responden yang paling ramai menjawab adalah daripada kalangan perempuan, iaitu sebanyak 45 orang ataupun 68%. Dan selebihnya adalah lelaki dengan seramai 21 orang ataupun 32%. Responden yang paling ramai adalah daripada unit 1 dengan kekerapan 21 orang ataupun 32%, dan yang paling sikit adalah daripada unit 4 iaitu hanya 11 orang sahaja dengan bacaan peratus 16% sahaja. Untuk kawasan menjalankan PDPC pula adalah daripada luar bandar dengan kekerapan paling tinggi iaitu 36 orang ataupun 54%, dan daripada bandar adalah seramai 17 orang ataupun 26%, dan daripada pinggir bandar adalah sebanyak 13 orang sahaja ataupun 20% sahaja. Majoriti responden adalah pernah menjalankan PDPC dalam talian dengan kekerapan 55 orang ataupun 83%, dan yang tidak pernah menjalankan PDPC dalam talian sewaktu praktikan adalah sebanyak 11 orang sahaja ataupun 17% sahaja. Bagi membuat analisis deskriptif, satu jadual bacaan skor ini diperlukan untuk menentukan, untuk menginterpretasikan data-data tersebut. Oleh itu, saya menggunakan jadual daripada Nandli dan Bernstein 1994 yang mempunyai 4 tahap, iaitu rendah, sederhana tinggi dan tinggi. Data antara 1.00 hingga 3.00 diinterpretasikan sebagai tahap tidak bersedia. Data antara 3.01 hingga 5.00 diinterpretasikan sebagai tahap bersedia. Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama, iaitu tahap pengetahuan siswa guru terhadap PDPC dalam talian adalah diinterpretasikan sebagai tinggi dengan mendapat min purata keseluruhannya 4.40. Dalam Nur Christina dan Hazman Ali 2010 menyatakan bahawa guru perlu mempunyai pengetahuan yang baik dalam ICT bagi melaksanakan tugas-tugas peribadi ataupun pengurusan dan sebagai satu kelebihan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dapatan ini juga disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Rohana 2001 yang mendapati bahawa kesedaran terhadap perlunya peningkatan pengetahuan di dalam bidang tertentu merupakan pemangkin utama yang membantu mempercepatkan lagi proses pemantapan diri guru-guru dengan kemahiran tambahan. Seterusnya, bagi menjawab persoalan yang kedua iaitu tahap kemahiran, jadual menunjukkan tahap kemahiran juga berada pada tahap yang tinggi dengan min keseluruhannya 4.23. Kerana PDPC dalam talian ini berkait rapat dengan perisian TMK dan internet, dapatan kajian ini disokong oleh kajian Rosnaini Mahmud 2011 yang menunjukkan bahawa guru turut mahir menggunakan aplikasi internet, terutamanya berkaitan dengan penggunaan email, mengakses maklumat dan melayari laman web. Seterusnya, menjawab persoalan kajian yang ketiga iaitu tahap sikap siswa guru terhadap PDPC dalam talian, menunjukkan kesediaan sikap siswa guru menjalankan PDPC dalam talian secara keseluruhannya adalah pada sederhana tinggi sahaja, namun ia masih disimpulkan sebagai bersedia dengan nilai min keseluruhannya 3.82. Hasil dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian Board Bar 2010 mengenai sikap guru berkenaan penggunaan ICT dalam kelas, yang didapati bahawa semua responden memiliki sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan. Sharifah dan Kamaro 2011 pula menyatakan bahawa sikap seseorang sangat mempengaruhi tahap kemahiran ICT mereka, dan kajian ini turut disokong oleh Kanaya, Light dan Cup 2015 iaitu pandangan guru terhadap keperluan teknologi dalam kurikulum merupakan faktor peramal dalam penggunaan komputer sebagai pemudah cara pengajaran. Bagi menjawab persoalan kajian yang keempat iaitu berkaitan dengan perbezaan, yang pertama adalah perbezaan tahap pengetahuan.
jadual menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai T-nya 1.063 dan nilai SIG-nya 0.292, menunjukkan tahap pengetahuan guru tidak mempunyai perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan. Dapatan juga menunjukkan tiada sebarang perbezaan yang signifikan terhadap tahap pengetahuan siswa guru mengikut faktor bilangan unik dan tempat menjalankan PDPC dalam talian seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Seterusnya, perbezaan tahap kemahiran. Jadual menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap kemahiran siswa guru berdasarkan faktor jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dapatan juga menunjukkan tiada sebarang perbezaan yang signifikan terhadap tahap kemahiran siswa guru mengikut faktor bilangan kelas dan juga tempat menjalankan PDPC seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Dan seterusnya, perbezaan tahap sikap juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai T-nya 0.318 dan nilai SIG-nya 0.752, menunjukkan tahap siswa guru tidak mempunyai perbezaan antara lelaki dan perempuan. Selain itu, dapatan juga menunjukkan tiada sebarang perbezaan yang signifikan terhadap tahap sikap siswa guru mengikut faktor bilangan kelas dengan F-nya 0.43 dan nilai SIG-nya 0.988 dan tempat menjalankan PDPC dengan nilai F-nya 0.548 dan nilai SIG-nya 0.581. Sebagai rumusan perbincangan kajian, siswa guru Bahasa Melayu ambilan Jun 2018 di IPG KDRI mempunyai tahap kesediaan pengetahuan dan kemahiran yang sangat tinggi. Namun, tahap kesediaan sikap siswa guru IPG KDRI Official Bahasa Melayu hanya pada tahap sederhana tinggi sahaja. Dapatan kajian ini juga menunjukkan tiada sebarang perbezaan yang signifikan terhadap tahap pengetahuan, kemahiran dan juga sikap siswa guru mengikut faktor jantina, bilangan unik dan juga kawasan PDPC dijalankan. Seterusnya, implikasi yang pertama kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dapatan kajian saya ini dapat dijadikan sebagai satu rujukan untuk meningkatkan kualiti siswa guru, terutamanya daripada aspek sikap, kerana kesediaan sikap memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu bidang ilmu. Pihak pengurusan IPG seharusnya menyemak semula kurikulum program PISMP tentang kursus berkaitan teknologi, khususnya bagi tujuan PDP dalam talian atau pembelajaran seperti di universiti. Perkara tersebut dapat memberikan pendedahan terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap PDPC dalam talian dalam kalangan siswa guru. Dan yang ketiga, terhadap siswa guru, ia memberikan kesedaran kepada siswa guru bahawa PDPC dalam talian adalah suatu keperluan sewaktu bencana ataupun penularan penyakit berjangkit. Cadangan untuk pengkaji pada akan datang ialah kajian lanjutan boleh dilakukan menggunakan kaedah kajian kualitatif dalam bentuk temu bual yang memberikan data lebih terperinci oleh setiap responden. Pengkaji juga boleh menambah dan meluaskan bilangan sampel kerana kajian ini hanya terbatas kepada IPG KDRI saja. Melaksanakan kajian inferensi untuk melihat hubungan antara tahap kesediaan siswa guru berdasarkan faktor pengetahuan, kemahiran dan sikap. Sebagai penutup kajian saya ini, dapatan kajian ini telah menjawab kesemua soalan kajian. Tahap kesediaan pengetahuan, kemahiran sikap siswa guru diinterpretasikan sebagai bersedia kerana mendapat nilai min antara 3.01 hingga 5.00. Kajian ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa siswa guru IPG KDRI semester 6 yang pernah menjalankan PDPC dalam talian sewaktu praktikal ketika COVID-19 adalah pada tahap bersedia. Sekadar itu saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih untuk tuan-puan yang sudi mendengar perbincangan berkaitan kajian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.